Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Hari ini saya ada satu live menarik bagi anda semua. Ianya berhubung, nombor satu, isu pengampunan Najib, ya. Sebab ada pelbagai dakwaan Najib minta diampunkan, Najib mungkin diampunkan dan sebagainya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menjawabnya dari sudut fakta dan auta. Tetapi saya akan mulakan juga dengan satu temu ramah yang dibuat melibatkan Muhammad Hassan, ya, iaitu timbalan Presiden UMNO, dan juga sebuah portal berita yang dikenali sebagai Asia Times. Okey. Jadi saya mulakan so live ini ada dua bahagian. Bahagian pertama saya akan bincangkan apa yang disebut oleh Tok Mat atau Muhammad Hassan dalam temu ramah dia bersama Asia Times, dan nombor dua saya akan menjawab secara peribadi fakta dan auta berhubung isu kemungkinan Najib diampunkan. Ya. Okey, saya mulakan dengan Tok Mat. Jadi hari ini Tok Mat membuat satu penafian. Ya, penafiannya dia berkata dia telah kenyataan dia kepada Asia Times, sebuah portal bernama Asia Times, diambil di luar konteks. Dia kata dia tak pernah berkata kepada portal, mana-mana portal, bahawa dia percaya Najib perlu masuk penjara. Dia nafi. Dia kata saya tak pernah, ya, beritahu portal ni, Asia Times, bahawa Najib perlu masuk penjara. Dia kata apa yang saya beritahu portal ni adalah Najib mesti mendapat perbicaraan yang adil, dan sekiranya didapati bersalah, dia perlu menanggung akibatnya. Ya. So itu penafian Muhammad Hassan. Tetapi saya membawa satu artikel daripada Astro Awani. Dan artikel Astro Awani ini memetik Asia Times. Jadi berdasarkan penafian Muhammad Hassan, saya merujuk kembali artikel Astro Awani, dan di dalam artikel Astro Awani yang memetik Asia Times pun tidak diberitahu mana-mana bahawa Muhammad Hassan berkata Najib patut masuk penjara, atau dia percaya Najib patut masuk penjara. Apa yang dilaporkan oleh Astro Awani yang memetik Asia Times ialah bahawa Muhammad Hassan berkata bekas Perdana Menteri Najib Razak perlu melalui proses untuk mendapatkan pengampunan seperti mana yang berlaku kepada bekas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Harun Idris dan Datuk Mokhtar Hashim. Dan Muhammad Hassan berkata, ya, dan mereka petik kenyataan terus Muhammad Hassan. Ini bukan olahan Astro Awani, mereka petik terus, ya, apa yang diungkapkan oleh Muhammad Hassan. Muhammad Hassan berkata dia, atau Najib lah, merujuk kepada Najib, dia tidak boleh diampunkan selagi belum melalui proses. Itu adalah salah, sangat salah. Kebanyakan pemimpin UMNO yang terkenal, Menteri Besar Selangor Harun Idris, dia kena jalani hukuman. Mokhtar Hashim kena jalani hukuman. Semua orang bersalah perlu jalani hukuman sebelum mendapat pengampunan. Ia adalah semudah itu, tidak ada cara lain. Dan Muhammad Hassan berkata, jika mahu pengampunan, dia perlu melalui proses. Dia perlu masuk ke dalam penjara terlebih dahulu. Okey. Jadi daripada laporan Astro Awani ini yang memetik Asia Times, ya, saya tidak nampak mana-mana yang dikatakan oleh Astro Awani bahawasanya Muhammad Hassan berkata Najib harus masuk penjara. Apa yang dilaporkan oleh Astro Awani adalah pencerahan Muhammad Hassan berhubung proses pengampunan. Ya, bukannya kepercayaan Muhammad Hassan Najib perlu masuk penjara ke tidak. Maknanya Muhammad Hassan memberi pencerahan, jika didapati bersalah, maka Najib perlu menjalani hukuman baru boleh diampunkan. Perlu melalui proses, bukannya diampunkan sebelum menjalani hukuman. Itu adalah salah.
Jadi apabila saya membandingkan laporan Astro Awani dengan penafian Muhammad Hassan, saya tak tahulah, mungkin Muhammad Hassan sedang merujuk portal lain ke, atau merujuk Asia Times sendiri, ya, yang mungkin telah menyebut di mana-mana secara silap bahawa Muhammad Hassan berkata Najib harus dipenjarakan. Apa yang diceritakan oleh Astro Awani berhubung pencerahan Muhammad Hassan berkenaan proses pengampunan adalah tepat. Dan sekiranya itulah yang dikatakan oleh Muhammad Hassan, iaitu Najib perlu melalui proses, iaitu dipenjarakan jika ingin pengampunan, itu adalah tepat. Ya, saudara-saudari, ada banyak cerita berlega di media sosial. Kononnya Najib akan diampunkan. Dia pergi ke istana sebab ini, sebab itu, maka ada raja mungkin akan mengampunkan dia. Untuk makluman anda, sekiranya Najib ingin diampunkan, beliau dulu perlu disabit bersalah oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC, ya, dan maknanya Mahkamah Persekutuan perlu kekalkan sabitan bersalah Mahkamah Tinggi, dan selepas itu Najib perlu memulakan hukumannya, maknanya masuk penjara, baru kita boleh cerita pengampunan. Tidak ada mana-mana proses di Malaysia di mana dalam pada perbicaraan sedang berjalan, iaitu proses rayuan di Mahkamah Persekutuan, Najib tiba-tiba diampunkan. Ya, itu pertama. So, jangan mudah terbeli dengan dakwah palsu, cerita palsu yang berlega kononnya Najib akan diampunkan. Ya, okey. Yang kedua, proses pengampunan ini pada dasarnya, berdasarkan pemahaman saya, apabila seseorang meminta diampunkan, maknanya dalam bahasa Inggeris, you're asking to be pardoned, more like to be forgiven for committing the crime. Untuk diampunkan kerana mesti diampunkan atas sesuatu sebab. Maknanya jika Najib didapati bersalah menyeleweng dana SRC, maka dia minta diampunkan atas kesalahan dia menyeleweng dana SRC. Secara tidak langsung itu bermakna apabila Najib meminta untuk diampunkan selepas mula menjalani hukuman, andai kata beliau akan menjalani hukuman, maka itu secara tidak langsung adalah pengakuan, penerimaan hakikat bahawa ya, saya telah menyeleweng dana. Jadi itu pemahaman saya. So, kalau benar seseorang itu melawan demi prinsip dan kemudian didapati bersalah, namun kepada umum dia kekalkan retorik bahawa dia tidak bersalah, maka secara prinsip bila dia minta pengampunan dan diampunkan, dia sebenarnya membuat sesuatu yang bercanggah dengan prinsip dia, kerana dia minta diampunkan atas kesalahan yang disabit, yang sudah dibuktikan. Maknanya secara tidak langsung dia mengaku melakukan kesalahan itu, tetapi di umum dia kata dia tidak melakukan kesalahan itu. Jadi itulah yang perlu dipahami oleh sesiapa yang meminta pengampunan. Ya. Jadi rumusannya, andai kata Najib di Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Najib masuk penjara, kemudian dia minta diampunkan, tetapi dia memberitahu umum bahawa dia adalah mangsa konspirasi, dia tidak melakukan kesalahan, dia sebenarnya menyanggah diri sendiri, kerana apabila minta pengampunan secara tidak langsung anda mengaku, ya, saya lakukan kesalahan. Jadi jika benar Najib tidak masih berdegil, walaupun didapati bersalah, berdegil bahawa dia tidak melakukan kesalahan, maka Najib tidak seharusnya minta diampunkan sekiranya dia dipenjara. Anwar dulu, bila Anwar minta pengampunan dan diampunkan, secara tidak langsung Anwar telah mengaku, ya, saya meliwat. Memang dari sudut perundangan Anwar peliwat. Diampunkan itu maknanya hukuman dia itu dia dibenarkan keluar penjara, tetapi pengampunan bukan bermakna sabitan bersalah itu diubah.
keputusan Mahkamah Malaysia berhubung kes liwat Najib Anwar kekal, iaitu Anwar peliwat. Cuma bila diampunkan, dia tak payah meneruskan hukuman penjara. Bukannya pengampunan itu membatalkan sabitan. Jadi Anwar secara sah menurut keputusan mahkamah peliwat. Dia terlibat dalam meliwat Saiful Bukhari, dan sebelum itu dia sah peliwat. Dia meliwat orang-orang tertentu dalam kes liwat pertama. Cuma dia tak payah teruskan hukuman kerana dia diampunkan. Dan apabila Anwar memohon untuk diampunkan dan seterusnya diampunkan secara tidak langsung, dia mengaku, ya, saya meliwat. Ya, okey. So ini anda perlu faham, ya, sebab ada banyak kisah yang sedang berlegar di media sosial. Kononnya Najib akan diampunkan tak lama lagi dan sebagainya. Ini adalah propaganda politik. Ya, ini adalah propaganda politik. Kita perlu bersabar dan tunggu keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya, adakah saya rasa Najib akan didapati bersalah? Keyakinan saya amat tinggi bahawa keputusan Mahkamah Tinggi akan dikekalkan dan Najib akan terpaksa menjalani hukuman. Ya. So setakat ini Najib telah disabit 2 kali bersalah. Setakat ini Najib adalah seorang yang telah melakukan jenayah. Jadi Mahkamah Persekutuan jika kekalkan sabitan tersebut, maka Najib perlu ke penjara. Dan jika Najib memohon pengampunan secara tidak langsung, dia sendiri secara peribadi mengaku, saya melakukan jenayah itu. So itu pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Muhammad Malik, Najib King of Spin. Spin macam mana pun, lagi Najib spin, lagi rakyat ketawakan dia. Ya. So Tok Mat Hassan, saya rumuskan, ya, sementara menunggu soalan lain. Tok Mat Hassan, dia nafi. Dia kata, saya tak pernah kata Najib perlu masuk penjara. Tapi bila saya baca laporan Astro Awani yang memetik Asia Times, Astro Awani pun tidak berkata Najib, Tok Mat Hassan mendakwa Najib perlu dipenjara. Astro Awani cuma berkata bahawa Tok Mat Hassan menceritakan bahawa jika proses pengampunan hanya bermula selepas boleh dibuat selepas seorang itu menjalani hukuman, jika Najib dipenjara. Jadi betul lah tu. Mungkin penafian Muhammad Hassan tu merujuk kepada tempat lain. Tetapi apa yang menarik, Muhammad Hassan tidak menafikan satu lagi perkara yang disebut, ya, oleh portal-portal yang memetik Asia Times, iaitu menurut Asia Times, Muhammad Hassan berkata kerajaan sekarang ni dipimpin menerusi pintu belakang. Menerusi pintu belakang. Bukannya kerajaan yang dipilih rakyat lah maknanya tu. Jadi seolah-olah dia mengaku bahawa ini bukannya sesuatu yang salah telah berlaku, ya, dan ada pergelutan dan sebagainya. Dia sebut semua tu menurut laporan Astro Awani yang memetik Asia Times. Jadi jika benar itulah yang dikatakan oleh Muhammad Hassan, maknanya Muhammad Hassan mengakulah apa yang berlaku sekarang ni semuanya dalca, ya. Tetapi itu tidak boleh diguna sebagai alasan untuk meminta PRU, kerana perkara dah jadi. Sekarang ada kerajaan, dan kerajaan ni tidak terganggu gugat, melainkan orang yang dakwa ada ancaman, iaitu kluster mahkamah sendiri mengancam kerajaan. Dan kita lihat itulah sebenarnya hala tuju kluster mahkamah. Mereka sedang mengancam kerajaan pimpinan Ismail Sabri. So itulah pencerahan saya. Sepatutnya ada banyak kemungkinan bagi mengelakkan pilihan raya untuk kekal takbir urus negara sehingga kita tunggu tempoh tamat
penggal parlimen ke-14 pada Julai tahun depan. Contohnya, Ismail Sabri boleh menasihati Agong untuk isytihar darurat politik. Dan saya rasa itulah perkara yang harus dilakukan oleh Ismail Sabri. Ataupun Ismail Sabri boleh memantapkan lagi perjanjian dengan Pakatan Harapan dengan melibatkan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan dalam majoriti dia. Ini semua akan menangkis ancaman kluster mahkamah. Dan kluster mahkamah tak boleh merungut. Saya tidak faham mengapa mereka tidak memikirkan laluan ni, asyik nak memikirkan PRU. Sebelum ini mereka setuju Ismail Sabri masuk MOU bersama PH. Alasannya untuk tangkis ancaman terhadap kerajaan. Maka jika sekarang ada ancaman terhadap kerajaan, logik sama harus diguna pakai untuk tangkis ancaman itu, perkukuhkan lagi MOU dengan PH. Jadi mengapa tiba-tiba hala ke PRU sedangkan anda tahu setahun lagi wajib ada PRU? Jangan nampaknya kluster mahkamah menghala ke satu penyelesaian yang akan kucar-kacirkan lagi negara, mudaratkan lagi negara dalam pada seharusnya kerajaan sekarang bertumpu kepada kemaslahatan rakyat. Harga barang yang menggila. Perbetulkan kegagalan-kegagalan kerajaan dalam menangani isu kos barang, isu subsidi dan sebagainya. So, itu yang harus ditumpukan. Jadi, tidak ada logik penyelesaian yang dicadangkan oleh kluster mahkamah, iaitu PRU. So, itu mengukuhkan cadangan bahawa apa yang Najib dan Zahid hendak adalah PRU sebelum keputusan-keputusan mereka dibaca oleh mahkamah. Barangkali kerana mereka rasakan mungkin mereka boleh selamatkan tengkuk mereka. So ini yang saya lihat. Muhammad Mulib mati mereput. Okey. Najib mesti masuk penjara. Kalau nak pengampunan diraja, seperti mana juga kes Anwar Ibrahim, betul, dan beberapa kes lain, ya. Okey. Muhammad Malik lagi. Okey. Bila tarikh terakhir keputusan Mahkamah Tinggi ni, ya, saya tertunggu-tunggu sekarang. Bukan keputusan Mahkamah Tinggi, tetapi Mahkamah Persekutuan. Ya, ini adalah rayuan terakhir. Jadi ramai jangka Ogos, jika Queen's Counsel ditolak dan jika percubaan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menimbulkan isu Hakim Nazlan ditolak, boleh jadi seawal bulan Ogos. Jadi kita sama-sama tunggu dan lihat. Baik, sekian sahaja, ya, live saya. Jadi pastikan anda rujuk ruang tajuk dalam 10 minit hingga 15 minit lagi, di mana artikel berkaitan kenyataan Tok Mat Hassan tu saya akan letak sebagai link. Saya juga akan letak link kepada saluran Telegram saya. Jangan, pastikan anda sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.